إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang hormat sekalian, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir, yang sentiasa mengampun dosa hamba-Nya dan menambah rahmat, derajat yang tinggi, kemuliaan dan jam syurga bagi mereka yang beriman dengannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baru sehari dua lepas daripada banjir ujian Allah Ta'ala kepada kita. Semoga kita ubah sikap yang tidak baik kepada baik, dan yang baik dan lebih baik lagi, insya-Allah. Ujian Allah Ta'ala kepada kita supaya kita kembali taat, sembah, rendah diri kepadanya, mengerjakan amal-amal ibadat yang diredainya. Semoga diberi ganjaran pahala yang sangat besar. Alhamdulillah, kita pada hari ini insya-Allah Ta'ala kita mai bicara dua gergasi besar yang menentang Allah. Bahkan mereka itu mengaku sebagai dirinya, iaitu Allah sebagai Tuhan, hingga sampai mereka mati dalam keadaan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu kisah cerita Raja Namrud, salah seorang raja yang diberi peringkat oleh Allah Ta'ala sebagai berkuasa pemerintah negara. Dan tidak ada ketika itu manusia yang awal-awal pakai mungkut, pakai kota atas kepala ni Raja Namrud. Kedai sakit hanelai dia hingga sampai cabarkan utusan-utusan Allah, hingga sampai dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ketika mana penduduk Syam ketika tu tidak ada makan ni, setiap orang yang jumpa dengan dia, dia tanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Apabila penduduk Syam mengaku kata kamulah Tuhan kami, maka dia berikan makan ni kepada mereka. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 258, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit wa qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyams minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita allazi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau tengok kepada seorang yang berbantah mengenai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Raja Namrud, berbantah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam ketuhanan, berebut nak jadi Tuhan. Oleh kerana dia besar, berkuasa di atas muka bumi Allah pada ketika itu, dia rasa diri dia lah lebih daripada segala makhluk.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala an atahullahul mulk, dalam kuasa mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Setelah mana mereka berkuasa, hingga sampai mereka Raja Namrud mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah ajak supaya Raja Namrud kembali kepada Allah, maka dia kata, ada lagi kah selain pada aku ni Tuhan? Nabi kata Ibrahim, dia kata, Tuhan aku ni dapat menghidupkan dan mematikan manusia dan segala makhluk. Maka jawabnya Raja Namrud, dia kata, qala ana uhyi wa umit. Begitu juga aku boleh menghidup dan boleh mematikan. Situlah mengikut sejarah, dia kata, dia ambil dua orang, hak dia nak mati dia bunuh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia kata, Allah Subhanahu wa taala Tuhan aku ni boleh menaikkan matahari di sebelah timur. Cuba kamu fa'ti biha minal maghrib. Cuba kamu buat naik matahari hai Raja Namrud di sebelah belakang, di sebelah balik jatuh ni. Maka Allah Ta'ala kata, fabuhital ladzi kafar. Maka bercengai, berasa habis kuam samad untuk nak jawab kepada Nabi Ibrahim dengan sebab kekufuran dia saat itu. Allah Ta'ala kata, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tidak menghidayahkan kepada manusia yang zalim. Itu jelas. Hingga siapa dia marah kepada Nabi Ibrahim, dia himpunkan manusia semua. Dia ambil Nabi Ibrahim ketika nak capak Nabi Ibrahim turun dalam api. Datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Ibrahim, apakah kamu yang berhajat dengan aku? Maka Nabi Ibrahim kata, aku tidak berhajat padamu wahai Jibril, sebab kamu adalah makhluk. Aku berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat kita sekarang wali dia buat kita tinggal Allah Ta'ala dah buat kita. Dia musuh buat kita ni, kalau wali ni lebih pada Tuhan dah buat kita. Wali sanggup, wali sembilan, wali berapa, baca keluar Allah tu 41 kali hadiah pada wali menjadi cara kita tinggal Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ni mereka lebih pada wali lagi. Aku tak terima menghai malaikat Jibril. Kalau Allah, aku berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai malaikat adalah makhluk. Kejadian daripada Allah Subhanahu wa taala ketika capak Nabi Ibrahim turun dalam api, Allah Taala kata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api duk nyala ni, tidak ada binatang yang likung api, siung api nak nyala nak bakarkan Nabi Ibrahim, kecuali Al-Azra, iaitu cicak. Cicak dia likung dia siung api. Sebab itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha ada lembing halusa. Abu Ubaidah tanya, kata, lembing apa nama ni? Dia kata, Ummul Mukminin. Dia kata, lembing ni dah untuk bunuh cicak, kerana ketika bakarnya Nabi Ibrahim tidak ada binatang yang siung api kecuali cicak. Satu. Manusia yang kedua iaitu Firaun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saat ini Raja Namrud mati beraga juga. Allah Ta'ala hatanya seekor nyamuk, kata masuk di telinga, kata masuk ke hidung. Nah, dalam kesakitan mengikut sendiri riwayat kata 40 tahun, kata selama pada 400 tahun itu dia jadi khilaf tentang hidup dia. Sakit kepala Raja Namrud, akhirnya goda kepala dia sendiri mati. Dia sebab dia cabar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang cabar Allah iaitu Firaun. Setelah Allah Ta'ala beri kuasa ke dia juga sebagai pemerintah. Sebab itu saya serulah kepada pemimpin Punam yang dilantik oleh rakyat, jangan tiru dua perangai, satunya Namrud, yang keduanya Firaun. Firaun ni duduk dalam Bani Qibti di Mesir.
Dia menzalimi orang Bani Israel. Hingga sampai Nabi Musa alaihissalam dihalau oleh Fir'aun daripada Mesir. Ketika mana sampainya di seberang laut, Allah Subhanahu wa taala perintahnya Musa supaya letakkan tukak dan belahlah laut. Ketika lepas sandi seberang sana Nabi Musa bersama dengan umatnya, ketika Fir'aun duduk di dalam laut, Fir'aun dia kata lagu mana? Wajawazna bani Israel al-bahra fatba'uhum Fir'aun wa junuduhu bayyan wa adwa hatta iza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Ketika Fir'aun hampir-hampir nak mati di tenggelam di laut, maka dia kata, aku beriman dengan Allah. Fir'aun dia kata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Ketika mana Fir'aun hampir nak mati, dia kata, aku beriman dah. Tiada Tuhan yang lain kecuali Tuhan yang beriman oleh Bani Israel. Dengan takabur dia, sombong dia tak layak kata aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tak setuju juga kepada Musa alaihissalam. Jahatnya manusia. Hingga sampai mati Fir'aun ni tak ada seorang pun nak letak nama seperti mana Fir'aun. Kedabas seperti Qarun, tak ada siapa dia nak nama Qarun. Walaupun tercatat dalam Al-Quran, Fir'aun dia kedabas tercatat dalam Al-Quran, tidak ada manusia yang kima nama Fir'aun. Zalim. Kerana dijahanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana dia kata kami beriman dengan Tuhan Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala kata al-an wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Sekarang ni tak ada manipulasi bagi muhai Fir'aun, kerana mu adalah golongan orang mufsidun, golongan mufsidin, golongan yang fasik dalam agama Allah, di atas dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengiurkan kepada orang zalim. Akhirnya mati tergelar dalam laut. Ketika tergelar dalam laut, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "Falyawm nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas min ayatina laghafilun." Ketika tergelar dalam laut, Allah Ta'ala ambil mayat Fir'aun hatta ke Dayak. Sampai ke hari ini untuk nak tunjuk kepada manusia datang muka bumi Allah. Hei manusia, siapa dia yang cabar Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tunjuk gambaran ni lah kepada kamu. Seperti mana berlakunya beberapa manusia yang cabarnya agama Allah, di antaranya Thomas Ambius. Ketika mana dia buat kapal laut besar, muat orang beribu-ribu, kapal Titanic. Dia kata kapal ni selamat walaupun Tuhan ramai bahaya tak boleh kapal dia. Ketika dia belayar ke dalam laut, sekejap jalan, mari dia ribut, hati ability. Kerana cabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemberita kepada Amerika, yang Christian Coven, seorang ni pemberita termasyhur pada masa itu, dia kata, Al-Quran adalah perkataan yang paling cemas sekali. Al-Quran adalah perkataan yang paling cemas sekali. Duduk tak banyak hari orang jumpa mayat hangus dalam kereta. Jumpa mayat, kereta tak ada bakar, tapi mayat dia hangus dimakan oleh api. Oleh itu, kita tak ada berasa pelik. Kalau naik air, aklum naik air, mai duduk sancang Allah, mai duduk kata Allah, pernam Allah, pernam Al-Quran, ada pelik sekabut. Sebab Allah Ta'ala kuasa untuk menghancurkan mereka ini. Allah Ta'ala kuasa untuk menjahannamkan mereka ini kepada manusia. Berseluruh dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei naik air. Hei Pak Guk naik air. Kamu nak mari duduk sana, kamu nak mari panggil pernam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun. Tapi satu
bangun kena jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Tuhan kamu juga. Bukan Tuhan sekadar orang Islam, Tuhan untuk manusia, Tuhan untuk sekalian Allah. Tuhanlah sebagai pencipta dan menjatuhkan hukuman kepada manusia. Oleh itu, marilah kita tabahkan iman kita. Yakin dah dengan kebesaran Allah. Yakin dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada kuasa untuk menghancurkan kejahatan manusia kecuali kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bil ayatil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat hormat sekalian. Hari ini 30 Rajab. Esok 1 Syaban. Apabila Islam tidak ada seorang pun tidak mengucap kalimah syahadah sebagai pengakuan tetap bagi mereka yang beriman dengan Allah. Dengan katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Dengan ittiba' wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di antara amalan Rasulullah pada bulan Syaban, sebab kita ni tak ada seorang pun yang tidak kasih kepada Rasulullah. Sebab itulah Imam Ibn Katsir rahimahullah dia kata, ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebagai pengukur betul ke tak kamu kasih kepada Rasulullah. Mudah boyak kata kasih ke Nabi Muhammad. Lagu mana mudah boyak kata mu kasih kepada Nabi Muhammad? Dalam bulan Syaban ni, Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tidak tengok Rasulullah puasa yang paling banyak sekali selain Ramadan pada bulan Syaban. Jadi kita kalau tak mari dak puasa pada bulan Syaban ni, mana kalimah yang kita kata aku ni kasih ke Nabi, kasih ke Nabi ni Nabi kane kita kane, bukan Nabi kane kita kiri, ya tak leh lagu tu. Kita peling masa mana kita ni? Kita tanya kita kata Nabi kane kita kena kiri ataupun Nabi kane kita kena kane juga. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah seorang pergi ukur tapak kaki Rasulullah. Nabi jakah setara mana negeri kena juga dengan jakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak makan nasi kita tengok Nabi suap banyak mana nasi masuk ke mulut. Berapa kali Nabi suap masuk ke mulut. Nak turut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana kita kasih ke Nabi, kita dah lawan semua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih ke Nabi dengan ikut ulama-ulama yang muktabar, yang ajar contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat bertanya Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah baca dalam surah Al-Mu'min ayat pertama sampai ke ayat yang ke-11. Aisyah kata itulah akhlak Rasulullah, iaitu khuluqu Al-Quran. Kita nak belajar sama Rasulullah. Kalau kita mengaku kita jadi ahli sunnah wal jamaah, turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengaku ahli sunnah wal jamaah, kita buat sendiri ibadat kita tak kena lagu tu.
umat ada syahid. Setiap umat ada saksi. Umat Nabi Nuh sebagai syahid, sebagai saksi tak ada amalan bagi umat dia. Nabi Musa, dia sebagai syahid, tengok amalan umat dia, kena dengan peraturan dia. Semua Tuhan atas umat Nabi belakang. Ketika hisab amalan, setiap Nabi tengok amalan. Setiap Nabi tengok amalan. Nabi Muhammad tengok amalan umat dia. Sebab itulah, fattabi'uni yahdikumullah. Nabi suruh ikut. Semaya supaya Nabi, puasa supaya Nabi, zikir supaya Nabi. Sebab kerja kita beribadat kepada Allah. Ngalak hanmanun, buca tak Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat tak Allah subhanahu wa ta'ala. Naikkan kata ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunda biar Nabi Muhammad contoh ibadat. Sebab kerja manusia beribadat kepada Allah. Sancata yang kemudian kaki buca tamat tak Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu kan? Fitrah manusia ni ibadat. Yang manusia ni beribadat kepada Allah. Ibadat bagaimana? Hatta Nabi ajak ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ibadat ikut munuk buat, bukan lagu tu. Nak ambil ngukur ke apa? Kalau ibadat masing-masing buat, nak ambil ngukur ke apa kata kita kena? Gapa ngukur? Ibadat buat cara ni. Kita anak kita buat cara ni. Kita orang alim buat cara ni. Ngukur gapa kata? Hadha sirati mustaqimah fattabi'u. Mana ngukur? Kalau semaya dia kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Gapa ngukur? Gapa ngukur? Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Babian tidi. Kaki bayankan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ni. Yang mari selayak tabuk habis. Apa dah tu? Nabi yang qazah. Apa Nabi yang qazah? Jangan bohong dengan manusia. Hei guru, merayak benar dengan manusia. Rayak benar sungguh dengan manusia supaya beribadat dengan Allah. Sebab ibadat kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadat perkara yang Tuhan kasih, Tuhan redha perkara ibadat. Jangan dia tipu manusia, jangan dia bohong dengan manusia. Kita nak rayak gapo? Nak rayak kata kita ni alim lebih. Nak rayak gapo kita? Nabi mari di pondok kita ni. Nak percaya Nabi mari di pondok kita ni. Gapo? Cahaya lagu mana Nabi? Cahaya lagu mana cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lagu mana cahaya Nabi? Jangan dia bohong dengan masyarakat. Sebab tu satu lagi saya nak beritahu untuk kita semua ni. Dalam media ni, dalam Facebook ni, berbagai-bagai bentuk menjelawangkan manusia. Banyak cara menjelawangkan manusia daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu, marilah kita tengok molek. Hak mana kena garis agama diberi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh ulama-ulama, kita kena ikut. Itulah ajaran yang sebenar. Hingga siapa hebat buat kita setengah-setengah. Saya tengok dalam Facebook, siapa ulama ni kufur boleh. Kufur Ibn Taymiyah, kufur Muhammad Abdul Wahab. Dia manusia, dia manusia. Dia ada salah. Ibn Taymiyah ada salah, dia manusia. Imam Syafi'i ada salah, dia manusia. Sahabat Nabi ada salah, dia manusia. Walaupun Nabi kata, tuba liman ra'ani. Beruntun orang tengok aku je sahabat, tapi dia salah, betul juga manusia. Orang masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hagana kita dah pakupur. Dia kupur ulama. Sia kita nak minta maaf dengan siapa dia. Kalau kita alim, kita cerdik, kita ada ilmu, kita beki benda tak molek. Jangan dia kufur manusia. Siapa dia kufur pada seorang mukmin, kufur klik atas kepala dia. Na'udzubillah min zalik. Mulai pada hari ini, dalam Facebook kita, kalau ada tu guru jenis kufur dia, berhenti dulu. Islam tidak mengizinkan manusia mengkufurkan manusia. Kalau kita baik, kita berjuruh, kita beki benda-benda baik. Sebab itulah ulama-ulama besar ada buat kajian, antara termasuk Yusuf Qardawi dan sebagainya.
Terima kasih kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh mencantumkan imam Masjid Mekah Al-Mukarramah ketika dalam keadaan berpecah belah. Mazhab Syafi'i semaya berkuning, Hanafi semaya berkuning, Hambali berkuning, Maliki berkuning. Imam Muhammad Abdul Wahab inilah menyatu satu imam dalam Masjid Haram. Kalau tidak balas sampai hari ini lagi Pak kita ni. Kita ada kupur dia. Dia salah dia. Kalau kita ilmu, siapa kita kita beki. Dan kita menuduhkan manusia. Tak ada jalan kita. Nah, sebab tu janganlah kita mengkupu manusia. Bekilah mulut kita. Nah, dia panggil beki, dia panggil akidah kita. Kalau kita mukmin yang sebenar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita banyak istighfar dengan Allah. Sekiranya kita ada kesalahan, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni Ghafurur Rahim, sayang kepada umat, kepada hamba Dia. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhu wal amwat. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana bihdil Qur'an. Allahumma arzuqna al-ikhlas waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma afana min al-bala'i wal waba'i corona ya Allah. Allahumma afana min al-bala'i wal waba'i corona ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. La'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azza wa jalla was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.